Selamat pagi Miss, nama saya Ling Wan Jing dari YRBTS dulu. Bagi tugasan kedua khusus RBTS 3433 asas amalan kebentuk dan teknologi, iaitu penghasilan produk berasaskan daripada bahan jenis logam dan bukan logam. Produk yang dihasilkan oleh saya ialah lampu meja mudah alih. Produk ini dibuat daripada bahan-bahan yang mudah didapati dan tahan lama dan kita semula. Produk ini merupakan salah satu alat pencahayaan yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita. Lampu meja mudah alih ialah peranti yang sangat berguna yang boleh memberikan cahaya tambahan dalam situasi di mana anda bekerja, membaca atau di mana pencahayaan segera diperlukan. Video ini akan menyemak pelbagai aspek yang berkaitan dengan lampu meja mudah alih ini, dan termasuklah bakaran lampu meja mudah alih, senarai bahan yang digunakan, proses pembinaan dan nilai tambah teknologinya, dan kenapa lampu meja mudah alih ini berbaloi untuk dibeli. So marilah kita tengok pada yang pertama, iaitu penyataan masalah. Lampu besar yang sering digunakan di meja kerja atau belajar telah menjadi punca masalah yang semakin mendalam dalam persekitaran ruang yang bersaiz kecil. Dalam hal ini, keperluan untuk menjimatkan ruang adalah penting kerana meja atau bilik belajar perlu memuatkan pelbagai peralatan dan barangan yang lain yang diperlukan untuk aktiviti seharian mereka. Dan keadaan ini sering menyebabkan kekaburan dan kekeliruan kerana kehadiran lampu besar menghadkan ruang yang ada dan mengurangkan fleksibiliti susunan meja mereka. Ia juga menyukarkan pengguna untuk mengatur peralatan dan barang kerja atau belajar mereka. Namun, lampu meja mudah alih ini yang dibentangkan dalam video ini menyediakan penyelesaian praktikal yang bukan sahaja menjimatkan ruang tetapi juga memberi kelebihan kepada pengguna. Selain itu, lampu meja tradisional selalunya menghasilkan cahaya yang sama ada terlalu terang atau terlalu lemah, yang boleh menyebabkan ketidakselesaan dan merosakkan penglihatan. Cahaya yang terlalu terang boleh menyebabkan silau dan menyebabkan ketidakselesaan mata, manakala cahaya yang terlalu lemah mungkin tidak mencukupi untuk aktiviti kerja atau belajar yang memerlukan kejelasan. Keadaan ini boleh membawa kepada masalah seperti ketegangan mata, sakit kepala dan prestasi penglihatan terjejas semasa aktiviti yang memerlukan pencahayaan yang betul. Ini adalah lakaran lampu meja mudah alih, dan saya telah pisah kepada 3 pandangan, iaitu pandangan depan, pandangan tepi dan pandangan keseluruhan. Okay, so sekarang marilah kita tengok kepada senarai bahan, alatan tangan dan mesin yang saya guna semasa saya menghasilkan produk ini, iaitu lampu meja mudah alih. Senarai bahan yang digunakan untuk menghasilkan lampu meja mudah alih ini ada hose mesin basuh yang berwarna putih dan dijadikan sebagai pemegang lampu dalam produk ini. Dan kedua adalah bateri GP Supercell 9V dan roda untuk lampu meja, dan kayu segi 4 tapak sebagai tapak untuk lampu meja ini, dan kayu hexagon untuk menyimpan bateri-bateri dan wayar-wayar di dalam, dan wayar bertutup hitam, lampu LED untuk menyala untuk pencahayaan, dan butang switch untuk buka dan tutup
Seterusnya ada stand sokongan bunga untuk sebagai satu sokongan untuk lampu meja supaya dapat berdiri dengan tegak, dan pemegang bateri 9 volt sebagai tempat untuk meletak bateri, dan botol plastik kosong untuk meletak lampu LED, dan gam untuk melekatkan bahan-bahan yang digunakan semasa proses menghasilkan lampu meja mudah alih ini. Untuk alat tangan, saya telah menggunakan pisau pemotong untuk potong lubang untuk meletakkan switch button, dan lubang untuk masukkan pipe. Saya juga ada menggunakan gunting kabel untuk penggunaan wayar gigi baru untuk melicingkan kayu. Seterusnya ada gunting, ada alat bateri elektrik dan pemegang alat bateri. Sekarang kita masuk ke proses pembinaan, iaitu langkah-langkah yang saya jalankan untuk menghasilkan produk ini. So, langkah yang pertama ialah menyediakan lakaran, bahan dan alat yang sesuai. Seterusnya, ukur panjang pada pipe kira-kira 40 cm hingga 50 cm. Gunakan pembaris, dan lepas tu menanda menggunakan pen pada pipe. Potongkan pipe menggunakan gunting pada ukuran yang ditandakan tadi. Keluarkan botol plastik kosong, lepas tu mengukur dan menanda pada bahagian atas botol plastik itu menggunakan highlight pen. Selepas mengukur, potongkan botol plastik mengikut ukuran dan apa yang tandakan tadi. Mengukur dan menanda lubang pada kayu hexagon untuk memasukkan pipe dan tempat letak switch. Potongkan lubang pada kayu hexagon mengikut ukuran yang diukurkan tadi. Cantumkan pipe dengan bekas plastik yang dipotongkan tadi yang menjadi pemegang lampu LCD, dan lekatkan dengan menggunakan gam. Masukkan pipe ke dalam lubang yang potong tadi di kayu hexagon dan lekatkan dengan gam. Sambungkan bateri, switch dan lampu LED dengan wayar. Letakkan lampu LED ke dalam bekas plastik dan lekatkan dengan gam. Masukkan butang switch ke dalam lubang yang dipotongkan tadi dan letakkan bateri dan wayar-wayar ke dalam kayu hexagon ini. Lekatkan keempat-empat roda ke bahagian bawah sekeping kayu segi 4 tepat. Dan ini ialah hasilnya. Seterusnya, lekatkan kayu hexagon dengan kayu segi 4 sama menggunakan gam. Akhir sekali, gunakan stand sokongan bunga untuk menyokong pipe dan juga sebagai hiasan. Dalam produk ini, stand sokongan bunga bersih digunakan untuk menegak lampu meja supaya nampak lebih cantik. Dengan bentuk stand sokongan bunga bersih ini juga menjadikan produk lebih kualiti dan cantik. Ini ialah kaos yang saya gunakan untuk menghasilkan produk ini.
Produk ini telah melakukan percakapan tenaga dengan menggunakan teknologi LED. Teknologi LED terkini menghasilkan lampu meja yang lebih cepat tenaga. Lampu LED menggunakan kurang elektrik, menjimatkan tenaga dan tahan lebih lama. Ini membantu mengurangkan bil elektrik mereka dan memberi kesan positif kepada alam sekitar. Untuk pengujian kefisiensi produk, dua kaedah telah digunakan, iaitu kaedah konvensional dan kaedah baru. Kaedah konvensional yang digunakan adalah secara meluas dalam industri pencahayaan dan merupakan rujukan asas untuk memiliki produk ini. Selamat pagi. Sekarang saya akan mempromosikan produk saya secara ringkas. So, kenapa berbaloi untuk beli produk ini dengan saya? So, kita boleh nampak bahan-bahan yang saya guna semua mudah didapati daripada kedai-kedai, contohnya kedai DIY dan kedai runcit. Dan bahan-bahan yang saya gunakan semua pun adalah bahan kita semula. Kita boleh nampak sini plastik. Saya guna plastik botol yang kosong, dan pipe ini saya guna pipe mesin basuh, dan kayu ini kita semula daripada bahan-bahan lain. So, lampu saya boleh tahan lama, dan saya juga ada letak satu besi sebagai hiasan. Kita boleh nampak ada bracket, bentuk dia adalah satu daun, dan kita boleh nampak sini pun ada roda. Dan biasanya pada zaman ini lah, biasanya meja untuk belajar ataupun bekerja mereka banyak benda lain, contohnya ada komputer, ada bahan-bahan lain, charger. Biasanya ruang yang tertinggal sangat terhad. So apa yang kita perlu adalah lampu meja mudah alih yang bersaiz kecil. So dengan lampu ini kita tidak perlu risau masalah ruang, dan cahaya dia saya telah kaji sebelum ni. So cahaya dia adalah selesa, tidak besar dan kecil. Kita boleh nampak lampu ini. So cahaya biasanya lampu yang beli dari luar, mereka biasanya cahaya mereka terlalu terang ataupun terlalu lemah. Cahaya terang akan menyebabkan mata kita letih sekiranya kita menggunakan lampu itu dengan masa yang panjang, ataupun lampu yang sangat lemah tidak dapat membantu kita semasa kita menggunakan lampu itu. So marilah beli produk saya ini, lampu meja mudah alih. Sekian, terima kasih.